Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk pembentangan saya pada kali ini adalah berkaitan dengan pengurusan e-sisa, iaitu satu kajian kepustakaan. Walaupun tajuknya mengenai kajian kepustakaan, tapi saya cuba memberikan sedikit background tentang kertas kerja ini. Saya juga merupakan seorang pelajar PhD daripada Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina UKM. Tajuk kajian saya adalah pengurusan e-sisa. Jadi secara ringkas, rangka pembentangan saya ini merangkumi beberapa perkara, iaitu berkaitan dengan pengenalan, penyataan masalah, kajian literatur, objektif kajian, metodologi kajian dan juga sebagai kesimpulan. Jadi sebagai pengenalan, lazimnya alat peranti elektronik diperbuat daripada berbagai-bagai jenis bahan, daripada logam, plastik, mineral, bahan kimia, toksik dan lain-lain lagi. Kemudian menjadi isu di sini adalah kaedah kita semula adalah bagi memastikan sisa elektronik ini dapat diuruskan dengan betul, mengelakkan pencemaran yang boleh mendatangkan kesan kepada kesihatan manusia dan alam sekitar, di samping memberi manfaat dari segi ekonomi dan juga sosial. Jadi sisa elektronik ini saya bahagikan kepada dua komponen utama, iaitu komponen yang berkaitan dengan elektronik dan kedua komponen yang berkaitan dengan plastik ataupun kita kenali sebagai casing. Sebagai contoh, e-sisa adalah terdiri daripada telefon bimbit dan peti ais, penghawa dingin dan mesin basuh, komputer dan peralatan lain, bahan-bahan otomotif dan berbagai-bagai lagi. Kemudian dari segi penghasilan, kalau kita lihat di sini, iaitu pada tahun 2019 sebanyak 53.6 metrik tan e-sisa telah dijana di seluruh dunia, iaitu purata 7.3 kg per kapita. Jadi penjanaan e-sisa secara global ini meningkat sebanyak 9.2 metrik tan sejak tahun 2014 dan diunjurkan meningkat kepada 74.7 metrik tan menjelang tahun 2030, iaitu hampir 2 kali ganda dalam masa 16 tahun saja. Jadi ini adalah antara graf-graf yang saya akalkan yang menunjukkan peningkatan e-sisa ini secara mendadak. Dan begitu juga sisa elektronik seperti televisyen, komputer, bateri, iaitu daripada tahun 2011 hingga 2020. Kemudian begitu juga tentang data-data daripada sisa elektronik yang terdiri daripada telefon bimbit, peti sejuk daripada tahun 2011 hingga 2020. Kemudian seterusnya, e-sisa ini akan menyebabkan tentang penyusutan sumber alam, iaitu berbagai bahan logam semua jadi diperlukan untuk menghasilkan peralatan elektronik ini. Jadi telefon pintar, tablet, alat digital yang perlukan bahan mentah yang tinggi. Jadi faktor pengeluaran yang tinggi di jangka hayat yang merendahkan memburukkan lagi keadaan. Jadi ini adalah sisa elektronik. Isunya adalah kutipan dan kita semula e-sisa ataupun sisa elektronik ini pada 2019 yang telah didokumentasikan secara rasmi ialah 9.3 metrik tan, iaitu sebanyak 17.4% berbanding dengan keseluruhan jumlah e-sisa elektronik yang dihasilkan. Jadi secara ringkasnya adalah penghasilan e-sisa ini tidak selari dengan kaedah kita semula, yang mana akhirnya dia menjadi satu longgokan sampah kepada dunia ini. Jadi ini penyataan masalah saya, itu aktiviti kita semula tidak seiring dengan penghasilan e-sisa secara global. Jadi buat masa ini e-sisa ini, kalau kita tengok e-sisa ini dibeli oleh pembeli scrap yang terdiri daripada warga asing dengan membawa motosikal roda 3, dan mereka akan hanya mengambil bahan-bahan elektronik seperti motherboard dan sebagainya dan mereka membuang ataupun membakar casing plastik tersebut. Jadi sistem pengurusan sisa elektronik bermula dari kampung-kampung hingga ke pusat kita semula tidak ada ataupun tidak secara sistematik. Jadi pengurusan sisa elektronik ini tidak dikendalikan oleh golongan berkelaikan kerana industri kita semula dianggap kotor. Dan seterusnya tidak ada penguasaan terhadap kita semula sisa plastik elektronik ini.
Jadi yang juga nombor 6 ialah kempen kesedaran tidak sangat memberi kesan kepada masyarakat mengenai penggunaan dan pelupusan sisa elektronik, dan seterusnya kilang pengeluaran alatan elektronik sentiasa upgrade model elektronik dan meningkatkan lagi pengeluaran mereka setiap tahun. Jadi ini adalah kajian literatur iaitu yang berkaitan dengan kajian saya. Jadi beberapa kajian yang saya petik di sini. Sebenarnya banyak lagi yang kajian-kajian berkaitan dengan isu ini. Jadi saya hanya memetik yang berkaitan ataupun yang penting-penting saja. Yang pertama sekali daripada Venice 40 menyatakan bahawa peningkatan isu ini didorong oleh kadar penggunaan peralatan elektrik dan elektronik yang lebih tinggi, kitaran hayat yang singkat dan pilihan pembaikan peralatan yang terhad. Jadi menurut Hanifah Mahad pula menyatakan bahawa instrumen sok sidik telah digunakan untuk mendapatkan maklum balas. 3 pembeli ubah kesedaran iaitu perobosan e-sisa telah dikaji, seperti perobosan e-sisa, sikap perobosan e-sisa dan juga amalan e-sisa. Begitu juga tentang Kantar World Panel pada tahun 2007 menyatakan purata tempoh masa penggunaan menukar telefon pintar ialah di antara 20 hingga 22 bulan sahaja. Satu inisiatif yang dinamakan sebagai Restart telah diperkenalkan pada 2013 di United Kingdom bertujuan untuk memperbaiki hubungan manusia dan alat elektronik. Begitu juga tentang WHO pada tahun 2016 menyatakan e-sisa mengandungi lebih daripada 1000 bahan berbeza dan kebanyakan adalah toksik. Sebagai contoh plumber, mercury, arsenik, cadmium, selenium, chromium dan banyak lagi. Jadi begitu juga dengan Surhan Gupta menyatakan bahawa terdapat komponen toksik di dalam e-sisa semasa proses kita semula. Dan juga tentang Guy Dajis menyatakan bahawa sistem pengurusan perlu direka bentuk secara rasional supaya faedah terhadap alam sekitar daripada pengumpulan, pengangkutan, pengurusan dan faedah kewangan dapat memberi manfaat kepada semua pihak. Jadi objektif kajian saya ini adalah untuk menganalisa perbandingan model pengurusan e-sisa di Malaysia dan di negara-negara maju. Yang juga saya ingin mencadangkan model pengurusan e-sisa terbaik dari soal selidik, dan seterusnya mencadangkan model pengurusan e-sisa plastik e-waste yang lebih baik menggunakan analisis AHP. Jadi ini adalah tambahan kepada paper saya yang mana apakah objektif saya menjalankan kajian ini. Jadi ini metod saya adalah mengenal pasti model-model pengurusan e-sisa yang sesuai, menjalankan soal selidik kepada pihak masyarakat, industri dan kerajaan. Jadi menjalankan analisis EHP bagi menentukan model pengurusan e-sisa yang sesuai. Jadi proses hierarki analitik ataupun dikenali EHP inilah kaedah untuk mengatur dan menganalisa keputusan yang kompleks menggunakan matematik dan psikologi yang telah dibangunkan oleh Thomas. Jadi ada sejarah dia. Kemudian ini adalah di antara saya punya structure, bermula daripada problem structure, evaluation dan seterusnya kepada pilihan yang menggunakan AHP. Jadi ini juga metodologi saya daripada komponen plastik, proses pembersihan dengan air, proses menghasilkan komponen, grinding dan sebagainya. Jadi sekianlah saja pembintangan saya. Sekian, terima kasih.